Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah pagi ni saya akan sambung siri yang ke-6 video pengajaran saya berkaitan tentang lompang deflasi, dan insyaAllah nanti akan disusuli dengan lompang inflasi. Dan perbincangan kita masih dalam bab 3 ya, iaitu bab keseimbangan pendapatan negara. Sebelum ni kita dah bincang dari segi dasar fiskal dan belanjawan. Jadi pelajar-pelajar secara umumnya kita dah tahu apa itu dasar fiskal dan apa alat-alat yang utama yang boleh digunakan oleh pihak kerajaan dalam dasar fiskal dalam menangani apa-apa isu-isu makroekonomi yang ada dalam negara kita lah. So sekarang ni saya akan sambung dari segi lompang deflasi dan juga lompang inflasi, tetapi terlebih dahulu dengan lompang deflasi dulu. Lompang deflasi ini secara umumnya dari segi definisi dia lah, how to define deflation ni, maksudnya dia adalah kekurangan perbelanjaan agregat yang dicapai pada ketika itu, tetapi perbelanjaan agregat itu tidak mencapai pada tingkat guna tenaga penuh. Itu maksud deflasi. Dan kita akan menggunakan pendekatan AEY dan juga pendekatan suntikan bocoran. Tapi saya akan beri tumpuan kepada pendekatan AEY. Okey. Okey, sekarang ni saya akan lukis secara umum dulu. Kita ingat balik macam mana keseimbangan pendapatan negara dicapai dalam pendekatan AEY. Okey. Okey. Lompang deflasi ya. Kita akan bincang yang ni. Okey, ni macam biasa kita tulis perbelanjaan agregat. Awak lengkapkan labeling. Okey, RM juta. Ini pendapatan negara. Okey. Kemudian log Y sama dengan AT. Kan? Okey, dan log AE. Okey, yang ni kita labelkan sebagai EE kosong. Yang mana keseimbangan dicapai di sini, katalah kita labelkan dia sebagai E kosong. Okey. Yang ni kita tak labelkan sebagai Y kosong, kita labelkan sebagai YE. Kita labelkan sebagai YE. Okey, yang ni adalah keseimbangan yang dicapai oleh sesebuah negara lah. Okey. Dan yang kata lompang deflasi ini wujud apabila YE ni adalah kita kata tingkat pendapatan negara yang sebenarnya dicapai oleh negara kita. Contohnya negara Malaysia mencapai tingkat keseimbangan YE. Okey, tetapi yang sebenarnya berlakunya ni, tetapi sepatutnya pada tingkat guna tenaga penuh, sepatutnya yang ni. Okey, contoh kita ambil sini dan kita labelkan dia sebagai YF. Itu. So sepatutnya capai di sini. Sepatutnya. Okey, katalah saya labelkan sini A, sini B. Okey. Sepatutnya capai di YF. Tetapi yang sebenarnya berlaku dalam negara kita, kita hanya capai itu di sini. Itu YE di sini saja. So ini keseimbangan pendapatan negara yang sebenar. Itu yang actual, yang sebenar yang kita capai. Ini yang sepatutnya kita capai, YF. Untuk YF ni kita simbolkan dia tingkat pendapatan pada guna tenaga penuh. Yang ni. Guna tenaga penuh.
YE tingkat pendapatan yang sebenar. Kena faham ni. Yang sebenar yang kita capai lah. Ni yang berlaku. Tapi sasaran kita YF. Maka untuk memudahkan kefahaman, saya cadangkan YF ni sebagai benchmark kita lah. Benchmark kita. Maksudnya, jika tingkat pendapatan kita, jika saya tulis macam rumusan sikit, jika YE kurang, ni bukan YC, YE kurang daripada YF, maka dia akan wujudkan lompang deflasi. Itu boleh clear. Dia akan wujudkan lompang deflasi. Okey. So kita kena faham konsep ni. So YE ni saya ulang sekali lagi. YE ni adalah tingkat pendapatan yang sebenarnya yang negara kita capai, tetapi yang sebenarnya yang kita nak capai adalah YF, iaitu pada tingkat guna tenaga penuh. So maka di sini kalau kita lihat di sini, maka wujud kekurangan di sini, iaitu jarak ni. Jarak ni lah dikenali sebagai lompang deflasi. Okey. Dan kalau kita lihat pada tingkat pendapatan YF dari sudut vertikal menegak ni, kita dapati B ke YF ini adalah tingkat AE kita. Maksudnya perbelanjaan agregat pada tingkat guna tenaga penuh kat sini lebih rendah daripada keluaran kita ni. Jadi maksudnya dia tak capai keseimbangan. Okey, clear tuan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang ni maksudnya apa dia? Yang ni maksudnya okey, apabila pendapatan negara YE yang kita capai ni sebenar ni dalam negara kurang daripada YF, ini menunjukkan keseimbangan negara tu tidak mencapai pada tingkat guna tenaga penuh, betul di sini. Dan juga ini memberi tanda-tanda pada kita yang menunjukkan kata faktor-faktor pengeluaran yang ada dalam negara kita tidak digunakan sepenuhnya. Maka bila sebut faktor-faktor pengeluaran yang tidak digunakan sepenuhnya, bermaksud deflasi ini akan mewujudkan masalah pengangguran, unemployment. Dan ingat yang kita bincang sebelum ni, pengangguran yang berlaku dalam perbincangan kita ni adalah pengangguran kitaran. Dan jenis-jenis pengangguran itu kita akan bincang dalam perkara ketiga nanti. Okey. Jadi secara umumnya kalau kita kata kalau berlaku lompang deflasi, maka dia akan wujudkan pengangguran. Bermaksud faktor-faktor pengeluaran yang ada dalam negara kita tidak digunakan sepenuhnya. Itu maksudnya. Maka dia mewujudkan masalah pengangguran. Jadi soalnya sekarang ni, isunya sekarang ni, bagaimana kita nak mencapai daripada keseimbangan pendapatan negara yang sebenar kepada tingkat pendapatan guna tenaga penuh. Maka di sini kerajaan perlulah memikir apa-apa dasar yang sepatutnya. Contoh macam kita bincang, okey, sekarang ni saya ambil contoh kata dasar fiskal. Maka kerajaan boleh gunakan dasar fiskal itu dengan menggunakan pendekatan perubahan perbelanjaan kerajaan ataupun dari segi cukai,
untuk meningkatkan balik AE. Sebab AE ni kita jangan lupa, dalam AE ni ada apa? Ada C, ada I, ada G. Maka kita boleh guna C pun boleh, perbelanjaan penggunaan. Nak guna C macam mana? Kita akan buat perubahan T, okey. Kita akan buat perubahan T, dan juga kerajaan juga boleh menggunakan perubahan G bagi meningkatkan perbelanjaan agregat. Bagi meningkatkan perbelanjaan agregat. Bagi meningkatkan perbelanjaan agregat, maksudnya ini akan meningkat semula. Maksudnya macam ni. Saya padam ni. Okey, saya guna pen warna lain. Maksudnya AE di sini kita akan tingkatkan. Okey, ini tu. Kita akan tingkatkan perbelanjaan agregat daripada AE. Kita ada simbol E sini kan. Saya padam, saya guna AEE kepada AEF. Yang tu. Lebih senang guna simbol. Okey. Maka perubahan ni dia akan berlaku dalam pasaran. Okey. Yang mana kerajaan menggunakan dasar fiskal. Okey. Yang kita dah bincang, dasar fiskal yang saya sebut tadi. Bagaimana ni persoalannya ni, bagaimana kerajaan nak gerakkan perbelanjaan agregat yang sepatutnya kita capai pada tingkat guna tenaga penuh. Maksudnya kita patut capai yang ni. Tetapi yang sebenarnya berlaku dalam pasaran yang ni, AE ni. Bila mencapai AE ni, maka wujud keseimbangan di sini, YE, bukan di YF. Maka keseimbangan tu dia akan berlaku. Maksudnya kerajaan akan tingkatkan perbelanjaan agregat daripada AEE kepada AEF. Okey, jadi kerajaan menggunakan apa? Kerajaan boleh menggunakan dasar fiskal. So yang ni dia kena kaitkan balik lah. Okay, apa strategi bila berlaku deflasi? Okey, sekarang ni isu apa? Sekarang ni masalah pengangguran. Okey. Masalah pengangguran ni maksudnya, kalau bahasa mudah ni orang kata tak ada pekerjaan lah. Jadi bagaimana kerajaan nak create balik peluang-peluang pekerjaan atau guna tenaga dalam pasaran? Okey, yang pertama, kalau dia nak guna cukai pada masa pengangguran, takkan kita nak tingkatkan cukai. Kita kena kurangkan cukai. Sebab apa? Macam yang saya kata tadi, AE ada C, ada I, ada G. Maka C ni kita boleh ubah dengan cara C ni kita boleh ubah dengan cara perubahan T. Maksudnya strategi yang pertama, kita akan buat satu perubahan dalam cukai dalam negara kita. Itu kita kurangkan kadar cukai. Tak kisahlah cukai apa, cukai langsung ke, cukai tak langsung ke, apa-apa saja, government service tax ke, kita kena kurangkan cukai. Jangan kita naikkan cukai pula pada masa pengangguran ni. Kemudian strategi yang kedua, untuk meningkatkan AE ni bergerak macam ni. Ini berlaku dalam pasaran, nak gerak AEE kepada AE kosong. Nak gerakkan ni. Nak gerakkan daripada sini ke sini. Maka strategi yang kedua, kerajaan boleh menggunakan perbelanjaan kerajaan dengan tingkatkan perbelanjaan kerajaan. Tingkatkan perbelanjaan kerajaan. Maksudnya strategi ni kita boleh guna di sini. Jadi dua elemen utama yang ni, satu, ni yang dua, yang mana ada dalam dasar fiskal, yang mana kita boleh menggerakkan perbelanjaan agregat yang tidak dicapai pada guna tenaga penuh, sepatutnya capai di sini. Nilai ni sepatutnya capai di sini, yang warna biru ni. Tetapi yang sebenarnya berlaku dalam pasaran setakat yang ni saja, AEE. AEE yang kecil ni. Okay. Jadi perubahan tu, bila kerajaan menggunakan dasar fiskalnya ni dengan menggunakan perubahan cukai dan juga perubahan perbelanjaan kerajaan, maka AE ni dia akan bergerak sehinggalah mencapai yang ni, titik A. Maksudnya bila bergerak, maksudnya dia akan, maksudnya tingkat keseimbangan pendapatan negara akan berubah sikit, akan berubah bila capainya ni, bersilang ni akan berubah
dan akhirnya mencapai sini dan mencapai dari sini. Maka YE akan bergerak ke YF. Maka kita capailah keseimbangan pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh. Okey. Clear lah? So, ni kena jelaskan ni. Okey. So, yang ni saya gunakan contoh pendekatan AEY. Okay, sekarang ni saya nak guna pendekatan suntikan bocoran pula. Ni saya akan padam. Okey, kita masih lagi perbincangan di bawah lompang deflasi, tetapi dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Okay. Awak label bagi lengkap. Yang ni ada S, ada T, ada I, ada G. Okey. Okey, yang ni adalah suntikan. Okey, yang ni suntikan. Okey, suntikan ni kita labelkan dia sebagai I tambah G. Okey. Dan kita ada bocoran S dan T lah. Saya padamkan dia, takut ganggu lah. Okey. Yang ni S tambah T. Okey, maka kita capai di sini. Okey. I kosong. Ini YE. Okey. Yang ni adalah ni adalah keseimbangan. Keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan AEY. Okey. Yang mana kita lihat di sini teluk suntikan bersilang dengan teluk bocoran, maka dia bersilang di I kosong. Maka ini kita dah faham dah simbol YE, maka yang ni adalah keseimbangan pendapatan negara yang sebenar. Tetapi yang sebenarnya berlaku dalam pasaran, yang kita nak capai, yang sebenarnya berlaku dalam pasaran YE, yang kita nak capai di sini adalah pada peringkat ni. Okey. Tak sama pula. Okey. Kita nak capai yang di sini, itu YF. Sebab kita dah faham dah konsep, jika YE kurang daripada YF, maka dia akan mewujudkan lompang deflasi. So kita tengok YE dia duduk sebelah kiri lah, YF duduk sebelah kanan ni. Daripada kosong ke YE kurang lah kan, kurang daripada kosong YF gitu. Maka apabila yang sebenar dicapai kurang daripada tingkat pendapatan guna tenaga penuh, maka dia akan wujudkan lompang deflasi. So jadi saya katalah saya labelkan dengan C, ini saya labelkan dengan D. Maka perbezaan ini, maka yang inilah kita sebut lompang deflasi. Dan kalau kita lihat dari sudut menegak pada tingkat guna tenaga penuh, kita lihat jarak DYF, jarak ni, maksudnya jarak ni DYF, jarak ni suntikan kurang daripada bocoran. Jadi bermaksud berlaku apa? Berlaku kekurangan suntikan. Berlaku kekurangan suntikan dalam pasaran. Maka ini yang menyebabkan kita tidak mencapai pada guna tenaga penuh. Okey. Jadi
dengan kita kata, jadi dalam keadaan ini kerajaan boleh memastikan bagaimana untuk kita capai suntikan pada tingkat C. Itu. Bagaimana kita nak capai pada suntikan C? Okey. Maka kerajaan perlu gerakkan suntikan, perlu buat satu perubahan pada suntikan, maksudnya tambah suntikan lagi dalam kerajaan yang terdiri daripada apa? Yang terdiri daripada I dan G. Itu. Dan kita tahu G adalah salah satu komponen dalam dasar fiskal. Ataupun pada masa yang sama, kerajaan boleh mengurangkan bocoran, iaitu dengan cara perubahan T. Itu kita fokus di sini. Perubahan T. Itu. Di sini kita boleh fokus pada perubahan G. Maka ini yang kerajaan boleh laksanakan. Okey. Contoh di sini, contoh di sini katalah, okey, saya tulis lagi lah, takut awak tak dapat. Okey, apabila berlaku lompang deflasi, okey, kalau kita buat analisis dari segi pendekatan suntikan bocoran, okey, oleh kerana pendapatan yang sebenar kurang daripada YF, maka wujudkan lompang deflasi. Okey, jadi bermaksud kekurangan suntikan macam tu. Ini kekurangan suntikan itu DYF. Saya tulis ni. DYF kurang daripada CYF, itu kurang daripada bocoran. Maka memang tak boleh capai keseimbangan lah. Maka kerajaan boleh menggunakan dasar fiskal. Okey, contohnya kerajaan boleh menggunakan dasar fiskal untuk menangani isu ini. Sama juga ni deflasi, masalah pengangguran, itu ke pengangguran kitaran. Okey, katalah kerajaan menggunakan pendekatan yang pertama, itu perubahan G, contoh. Maka kerajaan perlu tingkatkan perbelanjaan kerajaan. Itu kita lihat di segi perubahan perbelanjaan kerajaan untuk mencapai pada lompang deflasi ini. Maksudnya dengan meningkatkan perbelanjaan kerajaan, maka dia akan menambah suntikan dalam pasaran, dan maka keluk suntikan akan beralih ke atas sehingga mencapai titik C yang ni. Maksudnya kerajaan tambah G lah. Apabila tambah G, keluk suntikan ni akan tambah lah. Dia tambah sehinggalah mencapai yang ni. Sehingga mencapai ni, maka di sini kita boleh tulis I tambah G1, dan sini perubahan G. Maka kita capailah keseimbangan pada tingkat guna tenaga penuh. Okey. Jadi secara umumnya kita dah bincang di segi lompang deflasi, analisis dari segi AEY dan juga suntikan bocoran. Nanti saya akan snap picture, itu gambar rajah tu dalam buku saya ni. Nanti saya akan submit. Dalam buku rujukan awak pun ada sebenarnya, sama je. So apa yang saya ajak ni, sambil awak tengok video pengajaran ni, sambil awak tengok nota dalam dalam buku-buku rujukan awak lah. Okey. Saya harap setakat ni awak boleh clear. Okey, dari segi analisis kita. Sekarang ni saya nak bagi formula lah. Saya nak bagi formula sama juga macam ni. Okey, kebetulan ni dah gambar rajah suntikan bocoran. Perbezaan ni kita panggil apa ni? Perbezaan ni kita panggil
jurang KNK. Yang di sini kita panggil lompang deflasi. So, kena ingat tu. Yang ni kita panggil jurang KNK. Sama macam pendekatan AEY. Yang di bawah ni adalah jurang KNK. Itu perbezaan di antara tingkat guna tenaga penuh dengan tingkat pendapatan yang sebenarnya dicapai. Ya. Okey. Jadi dalam soalan kuantitatif nanti dia akan tanya kita dari segi ni, saya akan bagi formula. Saya akan bagi formula. Okey, ni saya padam. Okey. Okey, ni lompang deflasi sama dengan yang tadi tu yang saya sebut, perbezaan antara YF dengan YE. YF tolak YE bahagi dengan peganda M, ataupun ada semua guna K kan. Itu. Kata guna M lah. Okey. Atau lompang deflasi sama lah ni tadi, sama lah. Ni saya guna simbol saja ni. Ni tu. Jurang KNK lah. Jurang KNK bahagi dengan M. YF dengan YE ni kita panggil jurang KNK lah. Ni tu. Ataupun kita kata KNK potensi tolak dengan KNK sebenar bahagi dengan berganda. Sama ya. Jadi kalau kita nak elaborate formula ni lagi, maksudnya YF tolak YE sama dengan 1/1 tolak MPC. Kalau kita nak elaborate lagi, M sama dengan 1/1 tolak MPC. Tak lupa formula tu kan. Okey. Jadi soalan tu kadang-kadang dia suruh cari lompang deflasi, kita akan guna yang ni. Dan ini ambil note lah. Ambil note. Kalau kata kerajaan menggunakan cukai, strategi cukai, jika kerajaan menggunakan cukai, maka kita boleh maksudnya kalau soalan tu ditanya jika wujud lompang deflasi, okey, kalau kerajaan menggunakan pendekatan alat yang pertama dalam dasar fiskal, contohnya perubahan cukai, maka kita boleh guna formula yang ni lah. Perubahan cukai sama dengan lompang deflasi bahagi dengan perubahan MPC. Bukan perubahan, negatif MPC. Dan kita buat note sikit sini. Atau kalau kita nak tengok dari segi perubahan T, atau saya tulis sebelah ni, jurang KNK perubahan T sama dengan jurang KNK bahagi dengan peganda cukai, di mana peganda cukai ni, peganda cukai formula dia tak sama dengan yang biasa, itu negatif MPC bagi dengan MPS. Okay. Tengok ni formula yang ada dalam buku ni, dia bagi cadangan macam ni. Okey. Okey, jadi maksudnya kalau kerajaan
So ni formula lompang deflasi ini. Okey, yang ni formula lompang deflasi. Okey. Dan ini adalah pengiraan penentuan perubahan cukai yang diperlukan bagi menutup lompang deflasi. So kita tengok ada dua di sini, ada dua pendekatan. Okey. Ni kita kata dasar fiskal lah. Ini dasar fiskal. Okey, kata saya buat satu roman sini. Okey, kita lihat dari segi perubahan cukai. Kemudian yang kedua, katalah kerajaan nak lihat dari segi berapakah perbelanjaan perubahan kerajaan yang diperlukan. Perubahan kerajaan yang diperlukan untuk menutup lompang deflasi, maka kita boleh gunakan formula ini, iaitu lompang deflasi inilah. Perubahan C sama dengan jurang KNK sama bagi dengan peganda perbelanjaan kerajaan. Peganda perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan sama ya, itu 1/1 tolak MPC sama ya. Okey, ini sama ya. Ini sama ya, 1/1 tolak MPC. Sama yang sama-sama yang sebelum ni form dia penganda. Okey. Ni kita contoh lah. Contoh. Okay, sekarang ni saya nak bincang satu soalan contoh yang ringkas berkaitan tentang lompang deflasi, tetapi dengan menggunakan analisis AEY. Okay, yang ni saya akan padam. Okay. Sebenarnya formula lompang deflasi dengan lompang inflasi sama aja. Nanti kalau lompang inflasi lagi senanglah kita bincang. Sebab kalau awak dah faham konsep ni lagi senang. Okey, diberi soalan gambar rajah macam ni. Okey. Ini perbelanjaan aggregate. Okey. Ni sama Y sama dengan AE. Okey, ni AE AE kosong. Ni keseimbangan yang dicapai, yang sebenarnya dicapai yang ni. Tetapi dia tak bagi YE lah, dia bagi 500 macam tu. Kemudian dia bagi AE1. Okey, sini katalah keseimbangan E1. Dia bagi angka di sini 800 contoh, sini kosong. Okey, soalan dia kata jika YE adalah 500. Maksudnya ni semua ni dalam RM juta lah. 500 juta. RM 500 juta. Dan pendapatan pada tingkat guna tenaga penuh YF adalah RM 800 juta. Okey. Dan diberi MPC sama dengan 0.75. Okey. Soalan dia yang pertama, dia kata nyatakan apa masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh yang ni. Katalah yang ni AE, saya buat lah, katalah AEA lah kena. Payahlah sini, saya dekat lah. Saya tulis E1B.
E1B. Maksudnya apa yang masalah di sini? Ni. Apa masalah di sini? Dia suruh kita kena pasti. So kita dah faham dah. Apabila YE kurang daripada YF, maka dia akan menunjukkan lompang deflasi. Kita tengok yang ni sudah lah. Sebab yang ni kita dah tanda lah YE. Sebab soalan dia nyata lah. So 800 ni apa dah? YF. Jadi apabila yang sebenarnya dicapai kurang daripada pada tingkat guna tenaga penuh, maka yang ni wujudnya lompang deflasi. Maka jarak, jika soalan tanya jarak E1B ni apa dia? Dia tanya. Soalan dia tanya jarak E1B ni apa dia? Maksudnya di sini. Maka jawapannya adalah lompang deflasi. Okey, habis. Dapat jawapan dia. Okey. Clear? Ingat yang ni. Okey, kemudian soalan ni saya padam A ni. Soalan A ni sebenarnya dia suruh tentukan apa masalah yang dihadapi oleh negara kita, iaitu pada jarak E1B. Itu jarak ni, dia suruh kita tulis lompang deflasi ke lompang inflasi. Jadi kita tahulah apabila YE kurang pada YF, maka dia akan wujudkan lompang deflasi. So ni jawapannya lah. Okey, kemudian soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Berapa banyakkah pertambahan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk menutup jurang ni? Okey. Soalan dia, berapa banyakkah betul ke ejak kah macam tu? Berapa banyakkah pertambahan perbelanjaan agregat? Maksudnya kita faham lah, maksudnya AE lah ni. Nak gerakkan AE ni. Di sini AE kosong ke A1. Berapa banyakkah? Maksudnya ni, nak tambah yang ni. Itu soalan dia. Berapa banyakkah pertambahan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk menutup lompang. Tapi soalan selalu dia takkan tanya lompang ni. Nak menutup jurang tu. Jurang apa? E1B. Itu. Sebab kalau dia tanya menutup lompang deflasi, jawapan A dapat dah lah tadi kan. Okey. Jadi soalan dia adalah, berapa banyakkah pertambahan perbelanjaan agregat? Maksudnya yang ni. Nak gerakkan daripada AE0 ke AE1. Berapa banyak kerajaan perlu tambah dalam pasaran? Okay, sekarang ni saya pada soalan ni lah. Awak tengok soalan ni, awak salin. Okey. Maka kita boleh guna formula. Ingat lagi formula formula perganda kan. Formula perganda. Kita ubah formula perganda, itu perubahan AE sama dengan perubahan Y bagi dengan M. Formula okay. Kita tengok perubahan AE. Okey. Kemudian ini soalan dia. Okey, maka perubahan AE sama dengan perubahan Y. Perubahan Y kita tahu dah sini, jurang KNK. Perubahan Y ni adalah jurang KNK. Kita boleh ambil terus ya. Tak payah nak tulis YF, nak tulis YF, YE pun boleh. Ambil 800 tolak 500 bahagi dengan berganda. Berganda kita tahu 1/1 tolak 0.75. Maka sini kita dapat 300. 1/0.25 kan? 1/0.25 sama dengan 300/4. Maka kita akan dapat RM75 juta. So ni jawapannya. Maksudnya
nak gerakkan daripada AE0 ke AE1 ni, nak gerakkannya ni, maka kita kena buat perubahan AE sebanyak RM 75 juta. Okey. Okey, ini antara contoh contoh soalan kuantitatif. Okey. Dan kalau saya tambah soalan lagi, untuk tentukan lompang deflasi. Kalau kata saya tambah soalan, okay, tentukan lompang deflasi. So yang ni saya padam. Okay, lompang deflasi sama dengan YF tolak YE per dengan apa dia yang tadi? Per dengan pergandaan lah, kan? Pergandaan ni kita nak simbolkan M boleh, D pun boleh. So YF kita ambil 800 tolak YE 500, kan? Okey, kemudian kita dapat 1/1 tolak MPC 0.75. Kalau soalan direct sebut macam ni, okay, saya sambung sini ya. Maka 800 tolak 500 300 bahagi dengan 1/0.25, 300 bahagi dengan 4 sama dengan 75 juta. Sama lah yang tadi perubahan AE tu. Sama di sini. Ni formula ni. Maka kalau kita nak guna formula tadi boleh, kita nak terus direct. Sebab kita tahu jarak ni sama dengan jarak ni. So yang ni kita tahu dah lompang deflasi. So kita guna direct formula ni pun boleh. So dapat jawapan yang sama. Okey. Jadi saya rasa cukup perbincangan kita untuk pagi ini berkaitan tentang lompang deflasi, analisis dari segi pendekatan AEY dan juga pendekatan suntikan bocoran, dan juga saya terangkan bagaimana kerajaan boleh menggunakan dasar fiskal dalam menangani formula masalah lompang deflasi. Kena ingat, deflasi dia mewujudkan masalah pengangguran kitaran. Itu kata umum pengangguran lah. Okey, kita ada bincang yang tu. Kemudian saya dah beri beberapa formula dan kita dah tengok contoh pengiraan dari segi lompang deflasi dan bagaimana kerajaan boleh gunakan sama ada cukai ataupun perbelanjaan kerajaan untuk menuntut lompang deflasi, itu dengan menggerakkan perbelanjaan agregat yang tidak capai pada tingkat guna tenaga penuh kepada perbelanjaan agregat yang capai pada guna tenaga penuh. So saya berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah nanti saya akan sambung dengan lompang inflasi. Jadi kalau lompang inflasi nanti saya rasa tak ada masalah, sebab formula lompang deflasi dengan inflasi sama aja, iaitu YF kalau YE bagi dengan pengganda. Dan insyaAllah pembincangan kita selanjutnya itu akan lebih licin lah dengan kefahaman lompang deflasi. So sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.